Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton rahimakumullah, alhamdulillah, kita temu lagi dalam episod yang seterusnya di Fiqh FAQs. InsyaAllah, episod pada hari ini akan membincangkan mengenai kafarah bagi seorang suami dan isteri yang mengadakan persetubuhan di siang hari Ramadan. Sebelum saya mula, ingin saya ingatkan bahawa perkara ini merupakan ilmu fardu ain. Oleh itu, setiap individu Muslim perlu berusaha untuk mempelajari segala ilmu yang berkaitan agamanya, lagi-lagi yang fardu ain. Ini kerana ilmu fardu ain berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Para penonton yang saya kasihi, tatkala seseorang itu berpuasa, dia dihalang dari melakukan 3 perkara yang utama. Yang pertama, dari makan. Kedua, dari minum. Dan yang ketiga, dari mendatangi isterinya. Para penonton, jika kita renungkan di antara hikmah di sebalik mengapa berpuasa itu dihadkan ke atas 3 perkara ini sahaja dan bukan yang lain, seperti sebagai contoh berbual, tidur dan sebagainya. Ini kerana di sebalik 3 perkara yang dinyatakan tersebut terdapat maksud penghambaan. Kenapa saudara? Bayangkan, 3 perkara yang dilarang tersebut berada di bawah pemilikan insan dan kuasanya. Ini bermaksud kita boleh lakukan apa sahaja yang kita hendak. Dan tiada siapa yang akan mencegah diri kita dari menyuap sesuap makanan yang ada di depan kita ataupun meminum ikut sesuka hati kita dan juga dalam berhubungan bersama suami dan isteri. Tetapi kita sebagai seorang Muslim, kita harus ingat dan kita harus mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan menahan diri dari perkara-perkara tersebut di siang hari Ramadan. Katakanlah, seandainya dahulu, sebelum seseorang itu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pernah melaksanakan hubungan suami dan isteri. Maka di sini, apakah hukumnya? Kemudian, bagaimana pula sekiranya dia mengaku bahawa dia tidak mampu menunaikan kafarah tersebut? Seseorang yang mendatangi isterinya di siang Ramadan wajib baginya 2 perkara. Yang pertama, mengqada puasanya, dan yang kedua, dikenakan ke atas dirinya kafarah. Apa itu kafarah? Ataupun denda yang dikenakan bagi mereka yang melakukan sedemikian. Perkara ini telah disebut di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, apabila seorang sahabah pernah berjumpa dengan Nabi SAW dan beliau mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah." Aku musnah ya Rasulullah. Aku hancur ya Rasulullah. Namun baginda SAW dengan penuh kasih sayangnya, penuh rahmatnya, beliau pun bertanya, "Kenapa wahai sahabat? Kenapa, apa yang buat kamu musnah?" Namun beliau berjawab, "Aku telah mengadakan perhubungan dengan isteri aku di siang hari Ramadan." Namun baginda SAW pun bertanya, "Adakah anda mempunyai seseorang hamba untuk dilepaskan?" Beliau ujar, "Tidak." Baginda SAW pun bertanya sekali lagi, "Adakah awak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Beliau menjawab, "Tidak." Baginda SAW pun bertanya, "Adakah anda mampu untuk berikan makanan kepada 60 orang miskin?" Sampai akhir hadis. Jadi di sini penonton sekalian, kita dapat pelajari bahawa seseorang Muslim itu dikenakan ke atas dirinya, yang pertama, dia perlu melepaskan hamba. Tetapi pada zaman ini dah tidak ada hamba lagi. Jadi seterusnya, hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Sekiranya terputus seperti terdapat sehari yang beliau tidak melaksanakan puasa tersebut, maka puasanya perlu dimulakan dari awal lagi. Dan jika beliau tidak mampu untuk melaksanakan tersebut, hendaklah dia memberi makan kepada 60 fakir miskin.
dengan memberi setiap orang secupak makanan asasi penduduk setempat. Soalan yang sering diajukan, bagaimana sekiranya kita tidak mampu nak berpuasa 2 bulan berturut-turut? Bolehkah kita berpindah kepada memberi makan? Para penonton sekalian, Jawatan Kuasa Fatwa Singapura telah diajukan persoalan yang sama pada tahun 1976. Saudara, penetapan syarat dalam isu ini agak jelas. Seorang Muslim itu mesti bertekad dan berusaha untuk menunaikan tuntutan ilahi tersebut, iaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Namun jika dia dah berusaha beberapa kali dan tidak dapat laksanakannya, mungkin atas sebab kesihatan, perlu pergi surgery dan sebagainya, barulah beliau diizinkan untuk berpindah kepada memberi makan kepada 60 fakir miskin. Tetapi saya ingin tekankan lagi, seorang Muslim itu mesti berusaha dengan sungguhnya untuk tunaikan tuntutan Tuhan tersebut. Jika seseorang itu belum cuba untuk berusaha, maka dia tidak dibenarkan untuk pindah kepada memberi makan. Itu sahaja daripada saya untuk kongsian pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.